gerak balas. Itu dia. Nah, okey. Jadi macam ni. Kalau ikutkan, kejap ya. Oh, tak mau jalan pula mouse saya. Okey. Bab koordinasi dengan gerak badan dia cerita pasal badan kita. Cara badan kita mengawal atur suhu. Maksudnya kita berpeluh. Bila panas, kita berpeluh. Bila sejuk sangat, kita menggigil. Kenapa situasi macam tu berlaku? Ni bab ni lah yang akan ceritakan. Kenapa bila kita panas, kita berpeluh, kita dahaga, kita termengah-mengah. Dan keadaan yang begitu. Dan apabila kita sejuk sangat, badan kita tiba-tiba terasa panas. Badan kita terasa panas. Kalau kita letak tangan dekat kulit dahi, kat pipi, kita rasa panas. Tapi kita menggigil. Macam tu. Sebab keadaan yang terlampau sejuk. Jadi topik yang kita nak bincang hari ni adalah untuk menceritakan kenapa jadi macam tu. Alright? Boleh ya? Boleh ya setakat ni ya? Kenapa jadi macam tu? Kejap ya. Ada benda yang saya tak nampak ni. Ni saya punya skrin ni. Kenapa tak nampak ni? Hilang tiba-tiba ni. Nak bagi nampak yang tu dulu. Okey. Okey, baru nampak. Baik. Sekarang macam gini. Tengok Aduh. Okey. Kita tengok sekarang. Gitu. Tak mau pula. Dia tak mau pula. So kat situ apa maksud homeostasis? Kataan homeostasis tu sendiri dia merujuk kepada perkataan Greek. Greek ni perkataan zaman dulu. Bila kita sebut pasal Greek, dia bahasa pada zaman sebelum before century ataupun sebelum Masihi. Dia masa zaman dia sebelum Masihi ke? Tak ada. Dia antara zaman yang sebelum kedatangan Islam ke tempat dia. Mereka ni orang-orang Greek ini dia mempercayai banyak Tuhan. Okey, itu pasal orang Greek. Tapi perkataan ini memang berasal daripada homeostasis ni memang berasal daripada perkataan Greek. Yang homeo bermaksud sama, stasis maksudnya tidak bergerak. Okey, homeo sama. Apa yang sama? Stasis tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Okey, kita cek. Okey. Jadi, homeostasis dia merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran badan suatu organisma, misalnya air, suhu, pH, tekanan darah dan sebagainya, supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Pengekalan persekitaran dalam badan suatu organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma berjalan dengan lancar. Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma boleh mati. Dalam erti kata lain, walau apa pun keadaan di atmosfera, walau apa pun keadaan di sekeliling kita, suhu badan kita, sistem dalam badan kita kekal sama. Kekal seimbang. Kekal stabil. Tak kisahlah kita hari yang terlampau panas ataupun hari yang terlampau sejuk, macam mana badan kita nak adapt? Macam mana badan kita nak nak menyesuaikan diri dengan suhu sekeliling kita. Salah satu sebabnya Allah jadikan manusia ni cukup sempurna. Kita ni masa awak sekolah rendah dulu awak ada belajar haiwan berdarah panas, haiwan berdarah sejuk, betul? Kalau bahasa saintifiknya, haiwan berdarah panasnya kita panggil himoterma, poikiloterma sejuk.
Homoioterma. Dia berdarah panas. Jadi haiwan ataupun kita manusia yang berdarah panas ni, badan kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan suhu. Sebab tu kita ada homeostasis. Sebab tu badan kita melalui homeostasis. Okey? Baik, kita tengok dalam manusia, dia bagi contoh senang aja. Dia kata, pernah guna oven. Dia kata, oven ada termostat yang kawal suhu. Kalau suhu terlalu tinggi, oven akan off sendiri. Okey? Kalau suhu terlalu rendah pun, oven akan off sendiri. Gitulah. Maksudnya macam kita punya aircon jugalah. Kalau dalam bilik kita, bukan aircon tu streka. Jangan cerita streka Philips yang sama je tu. Tak, streka zaman dulu-dulu, streka berat tu. Bila dia panas, terlampau panas, dia sejukkan. Dia sejukkan streka tu sendiri sebab dalam streka tu ada termostat. Dia sejukkan besi tu sendiri. Tapi bila dia sejuk pula, dia akan panaskan balik besi bawah dia tu. Dia punya ialah besi streka tu lah kan. Sebab dalam streka ada termostat. Ada termostat ni yang kawal suhu. Kalau dia telah panas sangat, dia akan stop. Dia akan tunggu supaya, bukan stop tu maknanya dia tutup. Tidak, dia stopkan pemanasan streka itu. Jadi, macam mana termostat itu bertindak, badan kita pun ada termostat. Tapi termostat badan kita dikenali sebagai satu mekanisme yang boleh kawal suhu badan, yang boleh kawal kandungan air supaya sentiasa seimbang dan stabil. Supaya kita ni kita boleh menyesuaikan diri dalam apa saja jua keadaan. Alright? Okay? Baik. Sekejap ya. Tak nak kecil pula saya punya skrin ni. Nanti aku. Okay. Proses kawalan homeostasis. Ya, Waalaikumsalam. Masuk Cikgu Azli. Tutup mic Cikgu Azli. Habis terawih. Oh, tak apa. Faham. Tutup mic Cikgu. Terima kasih. Farahin dah dengar ke suara saya, Farahin? Tak adalah minta maaf lah sangat-sangat. Memang line tak berapa clear lah sebab hujan kan. So dia jadi luk-lik lah sikit suara saya. Okey dah ke Farahin? Jelas dah ke? Dengar dah ke? Orang lain dengar tak suara saya? Tolong. Tak ada feedback ni. Susah hati saya bila tak ada feedback. Tolong. Bagi feedback. Jelas ke belum suara saya? Okey. Orang lain? Lah. Okey. Harap-harap dengar Kalau tak dengar please bagi tahu saya ya. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk nak bagi dengar juga. Nah, alright. Okay. Baik. Terima kasih semua. Okay. Proses kawalan homeostasis. Jadi dalam proses ini, siapa buka mic? Siapa buka mic ya? Nanti ganggu orang lain. Terima kasih. Okay, kita tengok dalam keadaan pusat badan kita yang berubah, misalnya suhu keliling meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan itu. Dalam otak kita ni ada termostat.
Sebab otak adalah pusat kawalan segala-gala apa yang berlaku dalam badan kita. Otaklah yang menyusun atur semuanya. Tindak balas ke, ransangan ke, semua otak kita. Nah, jadi otak kita jugalah yang dapat detect suhu. Dia akan detect. Okey. Oh, suhu makin naik, suhu makin naik, suhu makin naik. Jadi, otak akan hantar maklumat kepada mekanisme pembetulan. Dia akan hantar kepada satu kumpulan, satu bahagian yang menjaga kita punya kawalan suhu dalam badan. Nama dia mekanisme pembetulan. Okey? Jadi, kalau dah terlampau panas, apa yang berlaku? Nah, kalau dah terlampau panas, apa yang berlaku? Mekanisme pembetulan akan bertindak. Dan suhu badan akan kembali turun kepada normal. Normal adalah 37 darjah Celsius. Tak lebih, tak kurang. Kalau kurang pun bahaya, kalau terlampau rendah daripada 36, 35 tu standard lah. Tapi kalau terlampau rendah pun bahaya, terlampau tinggi pun bahaya. Tahu? Sebab tu mekanisme pembetulan memainkan peranan. Membetulkan supaya dia kekal pada suhu yang stabil. Julat suhu yang normal. Iaitu lebih kurang dalam 36.7 ke 37.2. Okey? Baik. Sama juga kalau suhu badan kita menurun dengan mendadak. Otak akan detect menurun atau menurun dengan mendadak. Otak akan detect. Otak akan hantar maklumat kepada mekanisme pembetulan. Mekanisme pembetulan akan bertindak meningkatkan balik suhu badan kita kepada normal. Okey. Kenapa penting ya homeostasi ni kepada manusia? Penting sebab dia mengawal dua benda. Kawal atur air, dahaga kita ke, buang air kecil kita ke, dengan suhu badan kita. Okey. Kita tengok ke surat sebelah sini. Dia ada cerita. Kejap tau. Okeylah. Bolehlah macam tu. Okey. Kalau dalam kawal atur kandungan air, sistem yang terlibat ada dua. Sistem perkumuhan dengan sistem endokrin. Itu kawal atur air. Okey, ini cerita pasal air dulu. Kalau badan kita, kandungan air dalam badan kita, ada badan air badan kita normal. Biasa. Banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tapi bila kita kadang-kadang kita minum. Kita suka minum air. Minum air. Kan? Ada masa time macam tadilah buka puasa. Dah habis segelas lagi. Dah habis segelas lagi. Habis segelas lagi. Biasanya orang buka puasa 1 gelas air, awak buka puasa 5 gelas air. Contohnya. Okey. Jadi badan akan hantar malam pada otak. Tolong. Badan kata buka otak. Otak akan detect. Kawan ni banyak sangat air ni dalam badan dia ni. Bahaya. Banyak air pun bahaya dalam badan. Kan tiba-tiba kaki sembab tu. Tembus je kaki ni sebab banyak sangat air dalam badan. Jadi, apa nak buat? So, otak detect. Otak detect banyak sangat air. Otak akan mengeluarkan mekanisme pembetulan dia. Otak akan merangsang hormon daripada otak kita ya. Rangsangan hormon sampai pada otak. Otak akan merangsang satu hormon bagi tahu dekat buah pinggang, kat ginjal kita tu untuk suruh dia kencing. Suruh dia tambahkan penghasilan air kencing tingkat. So buah pinggang cepat. Banyakkan nak buat air kencing dia. Banyakkan hasilkan air kencing dia. Banyakkan hasilkan. Supaya hamba Allah tadi yang minum 5 gelas air untuk buka puasa tadi akan ketandas untuk membuang segala lebihan air yang ada dalam badan dia. Bila dia dah buang segala kelebihan air yang ada dalam badan dia, dah kencing 2-3 kali, maka kandungan air akan kembali ke arah normal. Itu buka puasa punya cerita. Ni kita cerita masa puasa. Bila
kita puasa, kita tak minum air. Jadi badan kita boleh detect. Oh, kandungan air budak ni kurang air ni. Dia kurang kandungan air dia ni. Itu satu lah. Lagi satu bila panas sangat. Macam contoh tu awak rentas desa. Awak jogging. Awak main rentas desa hari tu berpeluh-peluh. Banyak betul peluh awak keluar. Sama juga. Otak akan detect. Wah, banyaknya peluh dia ni keluar. Otak akan rembeskan hormon yang sama pada ginjal, pada buah pinggang supaya stop. Bukan stop. Kurangkan hasil air kencing. Bila kita kurang hasil air kencing, tekak kita akan rasa dahaga. Bila kurang pengeluaran, sebab tu bila lepas awak berlari dah berpeluh-peluh awak akan rasa dahaga. Sebab hormon dalam badan dilepaskan supaya kita rasa dahaga dan air kencing kurang dihasilkan. Memang takkan rasa terkencing lah. Sebab dah terlampau dahaga. Air kencing memang akan stop. Bukan stop. Dia akan jadi sikit. Ataupun kalau orang pun jadi kuning sangat. Sebab dia terlampau sedikit. Dia terlampau sedikit. Tu nak cakap pasal air kencing ni. Kalau awak buang air kecil, air kencing awak especially. Kalau dia terlampau kuning, bermakna air tak cukup dalam badan. Very bad. Very, very bad. Kalau terlalu putih, air berlebihan pula dalam badan. Dia kena cantik, sedang-sedang elok-elok, kuning cair-cair je. Dia tak boleh putih sangat. Dia tak boleh kuning sangat. Dia kalau terlampau, ni kita cerita pasal warna air kencing. Sebab dari situ juga awak belajar sains. Kalau air kencing awak terlampau kuning, dia awak kurang air. Kalau air kencing awak terlampau putih, awak terlebih air. Dia mesti cukup. Jadi kena beringatlah. Air tu jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Sekurang-kurangnya 8 gelas satu hari. Satu hari 8 gelas. Kalau ikutkan sebenarnya dia ikut berat badan. Setiap 20 kilogram awak kena ambil 1 mililiter air. 1 liter air. 1 mililiter kecil sikit sangat. Setiap 20 kilogram 1 liter air. Kalau berat awak 46 kilogram, sekurang-kurangnya awak kena ambil 2.5 liter air. Betul lah. Lebih kurang macam tu lah. Calculation secara rawak. Secara rawak. Bukan calculation sebenar. Calculation sebenar kena tanya pakar pemakanan. Saya pun tak berapa pasti yang tu. Okay? Baik, next page. Okay. Tadi kawal atur suhu, kawal atur air. Ini kawal atur suhu badan. Kawal atur suhu badan masih menggunakan sistem yang sama. Sistem perkumuhan dengan sistem endokrin. Sebab dia cerita pasal satu beluh, satu sejuk. Okay. Bila hari terlampau panas, suhu badan kita akan meningkat. Kita tak sedar sebenarnya, tapi dia meningkat. Tapi tidaklah meningkat sampai ke tahap demam. No. Demam is 37.2, 3.3, 4, 5, tu 38, tu demam. Tapi kalau setakat naik sikit, naik 37.3, 37.4, belum demam ya. Dia naik 38, 39, tu demam. Itu baru kita consider as demam. Tahu? Okay. 37.3. Contohlah, panas kan, keliling kan. 37.3 suhu badan kita. Tapi kita tak sedar sebenarnya. Macam mana kita nak tahu suhu badan kita meningkat? Kita punya peluh tu. Peluh kita tu banyak sangat keluar, mana suhu badan kita meningkat. Bila suhu badan kita meningkat, automatically otak akan detect, otak akan bantu. So, otak akan
menghantar maklumat kepada salur darah kita, sistem peredaran darah dalam badan kita. Dia akan kembangkan salur darah kita. Lepas tu kalau macam saya punya bulu roma nipis. Siapa yang bulu roma lebat dia nampak. Bulu roma dia akan condong waktu panas. Dia takkan tegak tau. Dia akan condong. Dan awak akan berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh dengan banyak. Kemudian awak punya otot rangka. Rangka awak. Ini aktiviti lah. Ini pergerakan. Awak akan jadi rasa. Kalau panas sangat, awak jalan pun slow sangat jalan. Ada kalanya kadang-kadang dalam kelas pun bila dah terlampau panas ada dia jadi macam itu sekali. Bermakna dia jadi mengantuk. Itu pun antara ni jugalah mekanisme pembetulan lah tu. Dia nak bagi tahu. Badan tu nak bagi tahu saya panas sangat, mengantuk dia kata. Gitu kak. Kan lebih kurang macam tu lah. Plus minusnya. Okay. Jadi bila itu yang berlaku, bila dah jadi macam tu, kita pun dah jalan slow apa semua. Saya tak nampak soalan. Saya susah hati. Okay. Lepas tu, dia jadi gitulah. Dia jadi gitu pula. Bila itu antara mekanisme pembetulan lah tu. Mengantuk tu pun sebenarnya waktu panas adalah mekanisme pembetulan. Tapi mengantuk selalu pun tak boleh juga. Tak dapatlah ilmu nak belajar kan. Satu mekanisme pembetulan dia air kencing jadi sedikit. Bila hal-hal ini berlaku, bila semua-semua benda ni berlaku, bermakna badan awak sedang mengalami proses pembetulan. Proses homeostasis. Badan tengah betulkan diri dia sendiri. Badan tengah betulkan sistem dalam badan kita ni. Badan awak tengah nak cuba menyesuaikan diri dengan keadaan. Supaya suhu badan awak turun balik kepada 37 darjah Celsius. Okey. Bayangkan pula, wah dah habis PKP. 2 tahun akan datang. Yeay! Saya boleh pergi Disneyland. Tokyo. Tengah waktu musim sejuk. Cewa. Di Tokyo dia ada musim sejuk. Dia ada 4 musim dan dia ada musim sejuk. Bila musim sejuk ni mana dia ada snow. Dia ada salji. Bila salji, kita ni orang Asia, kita ni orang Malaysia. Biasanya kalau duduk tempat terlampau sejuk, badan kita akan menggigil. Walaupun kita pakai baju berlapis-lapis. Seriously akan jadi macam tu. Percaya tak? Duduk aircon pun boleh gigil sebenarnya. Ada orang macam tu. Okay? Jadi, bila dah terlampau sejuk, otak akan hantar mekanisme pembetulan. Antara dia, kalau masa panas tadi, salur darah kita kembang. Bila sejuk, salur darah kita ngecut. Bulu roma, kalau masa panas tadi, dia condong. Sejuk, dia tegak. Dia beri tegak. Peluh pun tak ada. Otot dia yang mengelilingi rangka akan kecut dan kendur secara aktif. Sebab tu bila dia bergerak aktif ya, kita punya otot bukan kita mentulang selangka tau, bukan rangka. Otot yang menjaga keliling rangka. Dia kembang kecut, dia bangun. Menyebabkan kita menggigil. Sebab tujuan dia kembang kecut sebab dia nak naikkan balik suhu badan tu. Mana macam ada pergerakan tau. Walaupun kita sejuk, sepatutnya kita bergerak supaya suhu badan kita naik. Jangan stay put, jangan duduk diam-diam. Jangan berdiri tegak, tak buat apa-apa. Kalau kau berdiri tegak, tak buat apa-apa, confirm menggigil. Menggigil tu pun sebenarnya cara dia nak betulkan balik dia punya suhu persekitaran dalam badan. Itu sebenarnya. Okey, itu sebenarnya dia. Tahu? Jadi bila kita dah menggigil ataupun
Bila kita dah menggigil, maka dia akan menaikkan suhu badan kita. Dalam pada masa yang sama, otak akan merembeskan hormon yang tertentu untuk meningkatkan metabolic rate badan, metabolisme badan. Supaya suhu badan kita yang tadi kurang daripada 37 darjah Celsius akan naik menjadi normal. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Aduh. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak untuk cikgu? Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Kan saya risau awak kata tak ada soalan. Kan tak faham pula kan? Nak tahu juga faham ke tak? Jangan faham-faham. Jangan syok faham-faham aja. Nanti saya bagi kuis. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya tak tahu. Kejap saya nak pasang charger komputer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Alright. Okay. Kalau jelas, faham, saya sambung. Sikit je lagi ni. Dia lepas ni, kita pasal haiwan. So ini semua aktiviti. Bawah ni haiwan. Lepas haiwan, tumbuhan. Haiwan lagi sikit sebelah sini. Okey, tak apa. Pasal haiwan dengan tumbuhan, saya tunjuk video. Kalau saya ceritakan, awak pening juga kan? Saya tunjuk video. Okey, supaya saya rasa bila tunjuk video ni, awak jadi macam seronok lah juga nak tengok kan? Tengok dengan saya. Cuma nak terangkan sikit je. Sikit je lagi pasal manusia ni. Bila suhu persekitaran tinggi, tengok ini lapisan kulit kita tahu. Ni. Ini apa yang berlaku bila suhu persekitaran terlampau tinggi, ni kulit kita ni, tengok ni salur darah kita ni, dia kembang. Compare dengan ni. Berbeza kan? Sini gambar semua nampak kecut nampak ni. Semua mengecut. Ini waktu sejuk. Ini waktu panas. Jadi salur darah kita semua mengembang. Sebab apa dia mengembang? Sebab dia nak bantu menyejukkan badan sebenarnya. Dia nak bantu menyejukkan badan. Tengok, kita punya liang kelenjar peluh dengan liang peluh pun banyak menghasilkan titisan peluh. Okey tak? Kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menunjukkan kulit apabila peluh tersejat. Bulu roma kita pula condong supaya kurang udara yang mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Kalau ada banyak sangat udara pada kulit, haba dalam badan payah nak hilang. Payah nak dibebaskan. Jadi bulu roma tu kena condong supaya udara yang ada antara bulu roma dengan kulit tu dapat dikurangkan. Okey. Salur darah mengembang, membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Sebab kat sini kita nampak fungsi sel darah dalam badan kita, selain daripada dia mengangkut oksigen dengan mengangkut bahan-bahan dan nutrisi, dia juga bantu bebaskan tenaga. Dia juga bawa haba lah. Kalau panas sangat, kita punya salur darah kembang, jadi darah tu banyaklah lalu. Bila darah tu banyak lalu dekat kawasan dekat kulit tu, maka
dia akan membantu membebaskan tenaga haba. Berbeza dengan keadaan sejuk. Keadaan sejuk menyebabkan salur darah kita semua kecut. Semua kecut nampak tu. Semua kau boleh nampak perbezaan ni nampak tu. Yang ni tengok besar-besar. Ni semua dia kecut macam ranting kecil aja. Kan? Tujuan dia supaya darah tak banyak lalu dekat kulit, supaya haba dalam badan tidak berkurang. Okey. Bulu roma kita tegak supaya dapat memerangkap udara dan kelenjar peluh kita pun tidak mengembang. Kelenjar peluh kita dia seolah-olah macam menguncup sikit sebenarnya. Okey? Boleh? Boleh? Okey. Kalau boleh, teacher nak tunjuk. Oh, bukan. Bukan. Di sini. Oh, bukan. Tadi betul lah tadi. Alamak. Teacher nak tunjuk video yang pasal homeostasis dalam haiwan dengan tumbuhan. Nanti teacher pasang. Nanti cikgu letak mic ni, headset dekat ni supaya boleh dengar dengan lebih jelas lagi lah. Ya? Kejap. Saya carikan maklumat dia dulu. Sini. Okey. Okey. Sekolah menengah Sains tingkatan 1. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatical. Okay. In time, minor. The situation is critical. The data doesn't seem right. Okey, ini homeostasis dalam manusia. Tengok dulu. Mari kita lihat dua gambar ini, A dan B. Dalam gambar A, hari adalah panas dan suhu ialah 40 darjah Celsius. Michael berpeluh dan berasa sangat panas. Ya Allah. Tiba-tiba jadi macam tu. Kejap ya. Kenapa cikgu ni? Ish. Marah dah ni. Marah dah ni. Nak cari homeostasis dalam tumbuhan. Okey, nampak dah. Okey. Tak apa, tengok sini dulu. Tak apa, saya akan buka juga. Homeostasis homeostasis manusia saya buka dulu. Lepas tu saya akan bukakan tumbuhan. Lepas tu saya akan cuba cari haiwan punya homeostasis. Kita pergi satu-satu Okay, kejap. Kita tengok yang manusia. Kita tengok yang ni dulu. Panas. Dalam gambar B, salji sedang turun. Jeff menggeletar dan berasa sangat sejuk. Bagaimanakah badan manusia mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran berubah? Apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan organisma yang stabil. Faktor-faktor seperti suhu, air, pH dan tekanan darah adalah dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Homeostasis membolehkan semua proses hidup di dalam badan berfungsi dengan lancar. Sekarang, mari kita lihat pada proses kawalan homeostasis. Apabila persekitaran dalam badan kita seperti suhu badan meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan perubahan ini. Mekanisme pembetulan akan berlaku dan suhu akan berkurang kepada julat yang normal. Apabila suhu badan berkurang, pusat kawalan di otak akan mengesan perubahan ini. Mekanisme pembetulan akan berlaku dan suhu akan meningkat kepada julat yang normal. Mari kita lihat bagaimana homeostasis mengekalkan kandungan air di dalam badan manusia. Apabila kita meminum air, kandungan air di dalam badan meningkat. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan berlaku. Otak akan merangsang perembesan hormon
supaya ginjal meningkatkan penghasilan air kencing. Lebih banyak air kencing dihasilkan dan kandungan air di dalam badan berkurang kembali kepada normal. Sebaliknya, apabila kita berpeluh, kandungan air di dalam badan berkurang. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan akan berlaku. Otak akan merangsang perembesan hormon supaya ginjal mengurangi penghasilan air kencing. Seseorang juga akan berasa dahaga dan minum lebih banyak air. Kandungan air di dalam badan meningkat normal. Apakah yang berlaku apabila suhu badan kita meningkat pada hari yang panas? Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan berlaku. Salur darah mengembang, bulu roma condong dan perpeluhan meningkat. Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu dikurangkan. Kurang air kencing dihasilkan dan suhu badan berkurang kembali kepada normal. Pada hari yang sejuk, suhu badan kita berkurang. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan kemudian berlaku. Salur darah mengecut, bulu roma menegak dan perpeluhan berkurang. Otot rangka akan mengecut dan mengendur dengan aktif dan menyebabkan seseorang menggeletar untuk meningkatkan suhu badan. Hormon-hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan dan suhu badan meningkat kembali kepada normal. Apakah fungsi kulit dalam mengawal atur suhu badan? Dalam persekitaran yang panas, salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak aliran darah hampir dengan kulit bagi meningkatkan kehilangan haba. Bulu roma condong dan sangat sedikit udara terperangkap. Dengan cara ini, haba hilang dengan mudah. Kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh untuk menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Dalam persekitaran yang sejuk, salur darah mengecut untuk mengurangkan aliran darah ke kulit bagi mengurangkan kehilangan haba. Bulu roma menegak dan memerangkap lapisan udara yang tebal yang bertindak sebagai penebat haba. Kurang peluh dihasilkan dan haba disimpan. Bagaimana pula dengan homeostasis dalam haiwan? Anjing menjelikan lidah untuk menyejukkan badan. Kucing menjilat bulu untuk menyejukkan badan. Bulu anjing dan kucing menegak untuk memerangkap haba dan mengekalkan badannya panas pada hari yang sejuk. Bagaimanakah reptilia seperti cicak mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran berubah? Dalam persekitaran yang Alamak, kenapa dia macam tu? sejuk, cicak menjadi kurang aktif. Otot berfungsi lebih perlahan, kadar metabolisme berkurang dan suhu badan berkurang. Dalam persekitaran yang panas, jantung berdenyut lebih pantas, pergerakan lebih pantas, kadar metabolisme meningkat dan suhu badan meningkat. Bagaimanakah siput dan lebah mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran meningkat? Siput kehilangan air yang banyak melalui penyejatan daripada permukaan kulit. Siput menghasilkan lendir dan bergerak ke tempat-tempat lembap untuk mengurangkan kehilangan air secara penyejatan. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan secara penyejatan. Lebah menutup spirakel antara dua pergerakan pernafasan untuk mengurangkan kehilangan air. Okey. Oh, stop. Stop. Sebab lepas stop. Okey. Itu pasal, tadi tu pasal manusia dengan haiwan. Dia ada masuk sikit kucing dengan lebah. Tadi tu, okey. So sekarang ni nak tunjuk pasal haiwan. Haiwan pula. Nak tunjuk pasal Alamak. Nak tunjuk pasal tumbuhan. Sekejap ya. Alamak, sudah hilang. Sekejap ya. Kita pause dulu.
Alamak, situ orang pukul-pukul lah pulak. Tengok pasal ni. Beri tumpuan ya. Sarah sedang menyiram tumbuh-tumbuhan di tamannya. Tumbuhan memerlukan air yang cukup untuk mengelak daripada layu. Bagaimanakah tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari yang panas? Tumbuhan membebaskan air melalui transpirasi sebagai sebahagian daripada keperluan untuk mengekalkan homeostasis. Apakah transpirasi? Transpirasi adalah kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran. Mari kita lihat pada kepentingan transpirasi. Transpirasi membantu tumbuhan untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan diangkut ke daun. Transpirasi memberikan kesan penyejukan kepada daun dan batang pada hari yang panas. Sel-sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka dan wap air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Apabila suhu terlalu tinggi, stoma tertutup untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun melalui transpirasi. Okey. Itu sikit sebanyaklah tu pasal homeostasis. Homeostasis dalam tumbuhan, homeostasis dalam haiwan, homeostasis dalam manusia. Okey? Alright. Kalau ikut buku teks pun sama je. Kiranya lebih kurang macam tu je. Cerita dia sama. Kalau ikut buku teks, cerita dia sama je. Macam tu juga. Kejap ya. Okey, buku teks. Kita tengok. Dia cerita juga tengok pasal haiwan. Dia bagi tahu kat situ. Pasal haiwan. Dia bagi tahu kat sini. Yang kucing akan menjilat bulu di badan supaya suhu badan saya berkurangan. Anjing akan menjelikan lidah supaya suhu badan saya berkurangan. Bulu saya menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Sama macam apa yang ada dalam video tadi. Okay? Next. Dia cerita pasal cicak. Cicak akan bila sejuk, aktiviti badan jadi perlahan. Pergerakan menjadi perlahan. Kalau panas, pergerakannya jadi cepat. So kalau tiba-tiba tengah-tengah panas tu awak nampak cicak lari cepat tu sebab dia punya pergerakan lebih pantas sebab dia nak sejukkan badan dia. Ni kalau siput babi dengan lebah pula, siput babi dia akan menghasilkan bendalih dan mencari tempat yang lembap untuk mengurangkan penjilatan air pada waktu panas. Yang lebah pula dia akan menutup spirakel dia antara dua gerakan pernafasan untuk mengurangkan kehilangan air. Kalau tumbuhan pula dia mengalami contoh kalau awak perasan ni pokok pisang selalu macam tu. Kalau hari terlalu panas dia akan menutup daun dia. Dia akan tutup daun dia. Tujuan dia tutup daun dia sebab apa tahu? Sebab dia nak kurangkan kehilangan air. Sebab tu dia tutup daun dia. Bila terlalu panas, pokok pun nak sejuk. So dia tutup daun dia supaya dapat menyejukkan pokok tu sendiri. Bila petang pula dia akan buka pula daun dia sebab petang dah sejuk. So waktu tu lah dia nak buang air yang ada berlebihan dalam pokok tu sendiri. Okay? Alright? Saya rasa itu aja. Ni cerita pasal stoma yang ditunjuk tadi. Siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat melalui daun, lebihan air daripada daun melalui transpirasi. Dan kalau tengah hari stoma tu akan tutup supaya air takkan pokok tu tidak akan kehilangan air. Okey, kenapa pentingnya? Kenapa pentingnya homeostasis ni? Satu, sebab dia nak menjaga kita punya
body. Dia nak jaga kita pun. Dia nak bagi badan kita berada dalam keadaan optimum supaya segala apa sel yang ada dalam badan kita ni dapat menjalankan aktivitinya dengan cekap. Sebab dalam badan kita pun ada banyak enzim, ada banyak sel-sel yang hidup. Kalau terlampau panas, sel-sel hidup ini boleh mati. Ataupun kalau terlampau sejuk pun sama. Sel-sel dalam badan kita yang hidup ini boleh mati. Jadi sebab itu, kita ada mekanisme pembetulan. Kita ada homeostasis. Sebab tu bila awak demam, mak awak letak ais, rejam kepala dengan ais lah, rejam kepala dengan asam jawa lah. Tu, benda-benda lah ni sebenarnya dia nak bantu, nak turunkan suhu badan kita yang panas tu. Dia membantu. Bila dia membantu, suhu badan kita turun balik kepada yang normal, kepada yang sihat. Sebab tu baru kita proses dalam badan kita berlaku dengan baik, berlaku dengan cekap, berlaku dengan elok.